Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Hai, apa khabar korang? Dah lama dah kita tak buat video kes kan? So, untuk video kali ni, saya akan ceritakan satu kes jenayah yang pernah viral satu masa dulu. Masa tu heboh tau. Tapi hebohnya tu bukan sebab benda yang elok. Kecoh sebab betapa kejam, brutalnya dua beradik ni memperlakukan keluarga mereka macam gitu sekali tau. Ya, kes kita pada kali ni melibatkan pembunuhan ahli keluarga, termasuklah adik-adik dia yang kecil-kecil lagi. Sudah sedia? Jom kita mula. Okey, nama si pelaku ni adalah Robert Beaver. Dia dilahirkan pada 17 September 1996 dan adik dia pula bernama Michael Beaver dilahirkan pada 4 November 1998. Umur dia orang berdua ni tak beza jauh pun, 2 tahun je. So si Robert ni adalah anak sulung kepada keluarga ni dan Michael pula anak kedua. Mak ayah dia orang ni jumpa ataupun kenal masa mereka ni remaja lagi. Dah tu dia orang terus kahwin dan pasangan ni ada 7 orang anak. Wow kan? Kalau orang Melayu dah biasa sangat dah. Ramai anak, 7 orang, anak 8 orang tu biasalah. Itu pun orang zaman sekarang ni mana nak ada anak ramai-ramai dah. Tapi ini orang putih tau. Memang rare sangat kalau diorang ni ada anak sampai 7 orang. Jadi adik-beradik Robert dan juga Michael ni yang lain masih lagi kecil. Yang mana Crystal berumur 13 tahun, Daniel berumur 12 tahun, Christopher berumur 7 tahun, Victoria berumur 5 tahun dan last kali Autumn berumur 2 tahun. Jadi pada masa tu, diorang sekeluarga ni tinggal di Broken Arrow di Oklahoma. Okey, ayah diorang, David, dia bekerja dalam bidang IT. Jadi ayah diorang lah yang menyara diorang sekeluarga tau. Kawan-kawan sekerja ayah dia gambarkan ayah dia ni sebagai seorang yang pendiam. Dia seorang lelaki yang sangat baik, cuma dia tak bergaul sangat dengan kawan-kawan dia. Katanya dia lebih suka menyendiri. Mak dia orang, April pula, dia tak kerja. Dia duduk rumah je, jaga anak-anak dia orang. Yelah, anak pun 7 orang kan. Kalau dia tak jaga, siapa lagi? Tambah pula anak-anak dia ni semuanya homeschool. Semua bersekolah dekat rumah. So, April itulah yang akan ajar anak-anak dia tau. Jadi cikgu. So orang yang kenal April tadi, dia gambarkan April ni sebagai seorang yang berhati-hati. Sangat menjaga family dia. Dan dia pun sama juga, tak bergaul sangat dengan orang luar, dengan jiran-jiran semua. Dan sebenarnya seluruh keluarga dia orang ni tak bergaul tau dengan orang luar. Mereka akan berinteraksi dengan ahli keluarga dia orang sahaja. Dah tu teruknya lagi, biasanya kan, dia orang ni akan mengelak daripada berjumpa dengan jiran dia orang. Dengan jiran pun tak bertegur sapa. Jadi macam gitulah cara keluarga dia orang ni hidup. Sampaikan dia tak benarkan anak-anak dia bergaul dengan anak-anak orang lain selain daripada adik-beradik mereka. Tak ke jadi fikirannya tu sangat-sangat tertutup kat situ kan. Tak tahulah apa yang dia orang fikir, yang mak ayah dia orang ni fikir, sampaikan macam tu sekali dia kontrol anak-anak dia orang. Malah katanya dia tak benarkan anak-anak dia join sebarang aktiviti luar. Tak tahulah family dia ni overprotective sangat ke, sampaikan mengongkong macam gitu kan. Bayangkan budak-budak kecil tapi semua benda tak boleh nak buat. Mak ayah dia orang ni betul-betul kurung anak-anak dia orang tau. Anak-anak dia orang cuma dibenarkan bermain dekat belakang rumah dia orang je. Sesama mereka tak boleh bergaul dengan orang lain. Jadi jiran-jiran dia orang pernah bagi tahu yang mereka tak tahu pun nama anak-anak pasangan ni tau. Jarang-jarang sekali baru ada ternampak kelibat. Itu pun tak bertegur siapa. Yang mana taknya kalau dia orang ni semua akan berkurung je dekat dalam rumah tu kan. Dan kadang-kadang tu sampai berbulan-bulan dia orang tak keluar. Jiran-jiran dia orang cakap dia orang pernah lah nampak pasangan tu keluar pergi beli barang dapur. Selain daripada tu, memang diorang akan berkurung je dekat rumah. Peliknya lagi, dengan atuk, nenek, sedara mara diorang pun jarang sangat diorang jumpa. Macam tu sekali gaya hidup diorang. Memang tak boleh nak bayangkan macam mana stres, macam mana rasa terkurungnya anak-anak kan. Yelah, kalau sekali fikir, mesti ada sebab kenapa mak ayah dia sampai macam tu sekali layan anak-anaknya kan. Rupa-rupanya ada cerita di sebalik tu tau. Anak sulung diorang, Robert, diorang pernah hantar Robert ni masuk ke preschool ataupun sekolah pera lah kalau kita kan. So katanya pada masa tu si Robert ni pernah kena cabul dekat sekolah sana. So lepas daripada kejadian tu,
diorang terus tak hantar Robert tadi ke sekolah. Ngajar anak dekat rumah je lah, homeschool kan. Dan dapat anak nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 pun, dia dah tak hantar anak-anak dia pergi ke sekolah lagi dah. Ngajar dekat rumah je. Jadi satu-satunya anak mereka yang pernah merasa bersekolah dekat sekolah awam sana adalah Robert, anak sulung dia. Kesian juga dengan anak-anak yang lain kan. Yelah, disebabkan hal macam gini jadi, mak ayah diorang sampai tak benarkan semua anak-anak dia bersekolah, bersosial dekat luar. Jadi dekat rumah, April lah yang akan ajar anak-anak dia ni. Dia akan jadi cikgu dekat rumah. Semua mata pelajaran pun dia akan cover. Ayah dia orang, David, boleh kata yang jenis paranoid gila tau. Sebab dia pergi pasang kamera CCTV dekat setiap bilik yang ada kat rumah tu. Ia semata-mata untuk pantau anak-anak dia tengah buat apa tu kan. Tambah pula dia kan orang IT. Katanya dia akan linkkan CCTV tu dekat phone dia. Senanglah, bila-bila masa je dia akan buka phone dia untuk check apa yang anak dia tengah buat pada masa tu. Sekali fikir agak melampau juga kan, macam dah tak ada privacy langsung. Habis kalau macam anak dara dia tu nak salin pakaian macam mana? Itu dah bukan tahap paranoid, tapi tahap kongkong sampai anak-anak nak kena jadi patung dekat rumah sendiri. Duduk je, tak ada buat apa. Tak pasti jugalah macam mana anak-anak diorang ni hiburkan diri diorang kan. Cuma pelik juga tau, mak ayah diorang ni bukan main lagi paranoid dengan dunia luar. Seboleh-bolehnya tak nak ni anak-anak terlibat dalam dunia luar kan. Kurung je anak-anak diorang. Tapi anak-anak diorang dapat main internet tau, tanpa sebarang sekatan. Pelik lah dekat situ. Padahal dekat internet tu banyak lagi benda-benda yang mengarut kan. Jadi mak diorang, April tadi, dia sendiri pun selalu sangat update apa yang dia buat hari-harian dia dekat media sosial. Dan media sosial yang dia gunakan pada masa tu adalah Reddit. Saya tak familiar langsung dengan sosmed yang ini, tapi daripada apa yang saya search, Reddit ni lebih kurang macam Twitter macam tu lah. So April tadi selalu post tentang hidup dia, tentang anak-anak, seolah-olah macam mereka tengah menjalani kehidupan yang sangat normal tau. Dan dia bahagia dengan kehidupan dia sekarang. Bayangkan dia akan post apa yang dia tengah masak hari ni dengan anak-anak. Lepas tu dia post tentang tonton movie bersama anak-anak, tentang koleksi nail polish. Dah tu dia excited sangat nak sambut Christmas dengan family. So semua tu nampak macam normal kan. Orang yang kenal dia dekat sosmed pun tak nampak ada benda pelik dengan keluarga ni. Dia juga sharekan cerita macam mana dia kahwin muda tau. Umur 15 tahun dah kahwin dah. Dah tu dia cerita yang dia buat keputusan untuk ada ramai anak. Sampai ke 7 orang anak kan. Katanya dia tak pernah menyesal pun ada anak ramai. Baguslah, nak menyesal buat apa, dah tu rezeki dia. Dah tu dia sayangkan semua anak-anak dia. Dalam masa yang sama juga Robert dan Michael boleh kata selalu sangat search internet. Boleh faham kan? Dah tak ada benda lain nak buat dekat rumah tu. Terperuk je dalam bilik. Apa lagi yang diorang boleh buat? Searching internet lah. Itu je aktivitinya. Katanya dua beradik ni, walaupun diorang tak bergaul dengan remaja seumur dia kat luar sana, dia tak bersosial pun, tapi minat diorang lebih kurang sama je dengan remaja-remaja yang lain. Diorang minat Star Wars, minat Linkin Park, yelah pada masa tu kan. Lepas tu minat Crafter Sport, kan sama je tu dengan remaja normal yang lain. Jadi Robert, anak sulung diorang, pernah upload video kat YouTube tau. Dia share tentang minat dia dengan Minecraft. Dah tu dia juga pernah share video rambut baru, dia potong rambut gitulah. Mungkin dia nak jadi YouTuber pada masa tu. Tapi jumlah video dia dengan konten dia yang macam gitu, ramai yang cakap dia macam tak boleh nak dikira sebagai YouTuber lah. Salute. Hey everyone, it's me, Colt Empire. In case you didn't know, you found me by accident, or you're expecting someone else. That? Why would you do that? Anyway, this is the second first ever update, which I think is a major improvement. I tried a news report theme last time. That's not very vloggy, is it? So I'm being a little more chillinated, writing stuff, scripting. I'm going to make my first skit soon. Can't show you a sneak preview or it would ruin it. It'll be like a minute long. It's going to be some good stuff. I think it's going to be hilarious. Alright, the new vlog. I got my video uploading for my first Happy Wheels playthrough. Second of all, new hairstyle, check it. It's called a faux hawk. Okay, dalam video tu nampak kan macam dia seorang remaja yang normal je. Walaupun yelah nampak macam janggal sikit. Yelah biasalah kalau kali pertama buat video kan. Saya pun janggal juga mula-mula start YouTube dulu. Kalau tengok diorang ni, kita takkan syak tau yang kata otaknya tu ada tersimpan idea-idea yang kejam. Ya, tak pasti sejak bila. Tapi Robert
mula minat dengan pembunuh bersiri dan juga mass shooter ataupun tembak mati secara beramai-ramai. Dia mula berfantasi untuk jadi macam mereka-mereka si pelaku kejahatan ni. Dia sangat-sangat minat dengan kes-kes pembunuhan macam Columbine shooting dan juga Aurora Theatre shooting. Boleh kata dia jadi fans tau, tak sok gila dengan kes-kes macam ni. Malah mereka-mereka ni dijadikan idola. Faham tak? Jarang-jarang orang je yang fikirannya betul jadikan pembunuh sebagai idola. Ya, dia bercita-cita untuk buat benda yang sama satu hari nanti. Mass shooting. Tembak mati beramai-ramai. Jadi macam yang kita tahu, Robert dan Michael ni sangat-sangat rapat tau. Dia kongsi bilik sama-sama. Tambah pula beza umur diorang dalam 2 tahun je kan. So pada masa tu diorang berdua ni rapat gila. Dah tu share minat yang sama. Mula-mula tu Robert yang minat dengan pembunuh bersiri ni semua. Tapi lama-kelamaan jangkit pula dengan si Michael. Michael pun mula minat apa yang abang dia minat. Dah tu Michael mula berbincang dengan si Robert ni. Ataupun boleh kata kaji dengan lebih mendalam lagi tentang pelaku kejahatan ni. So diorang selalu sangatlah bercakap, berbincang macam itu tentang pembunuh bersiri. Serial killer mana yang kau paling suka? Sampaikan mereka berdua ni akan tidur lewat-lewat malam sebab duk share dark fantasy masing-masing. Okey, ada satu hari tu Robert dengan Michael ni tonton satu filem tau. Dan filem tu tajuknya Rampage. Katanya filem ni lah yang banyak bagi inspirasi untuk diorang berdua sampaikan diorang ni terfikir plan untuk membunuh dan terjadilah kes kita pada hari ni. Okey, filem Rampage yang dimasukkan tu adalah filem Rampage pada tahun 2010 tau. Bukan yang King Kong dengan The Rock tu. Sebab saya pun ada search juga. Mana satu filem Rampage? Rasa macam ada The Rock kan. The Rock is cooking. Sekali search, tak mungkin lah yang ini. Tak ada kaitan langsung lah. Tiba pula dia nak jadi apa? The Rock macam gitu nak jadi King Kong. Kan tak mungkin. So bila saya search, rupa-rupanya ada filem Rampage yang dikeluarkan pada tahun 2010 yang mana filem tu sebenarnya tentang seorang lelaki yang plan untuk buat pembunuhan beramai-ramai. Sebab apa? Sebab dia fikir dekat bumi ni dah terlalu banyak manusia dah. So dia buat persediaan ni secara terperinci tau. Dia prepare senjata, buat bom sendiri. Dah tu dia siap pakai baju armor lagi yang mana itu pun dia buat sendiri juga. Memang kata preparation yang sangat wow lah kan. Dan sekali tengok macam Star Wars pun ada tahu baju dia ni. Bila semua dah tersedia dah, time tu lah dia pergi tembak sesiapa je yang dia jumpa. Memang kejam dan juga mental habis lah filem ni. So bila dua beradik tadi tengok je movie tu, mereka terus bersemangat tau. Dah dapat ilham dah ni. Nak juga buat benda yang sama. Malah mereka fikir mereka boleh buat jauh lebih baik lagi daripada filem tu. Tiba-tiba pula director filem tu rasa cabar kan. So pada masa tu diorang berdua ni plan untuk pergi bunuh sekurang-kurangnya 50 orang. Tapi goal utama dia adalah diorang nak famous. Ya, diorang nak nama diorang tu ada ranking dalam pembunuh bersiri terkenal di dunia. Itu diorang punya aim tau. Itu diorang punya matlamat. Diorang nak dikenali sebagai mass murder ataupun pembunuh beramai-ramai. Bukan tu je, diorang nak ada cerita diorang dekat Wikipedia page. Ya, biasa kalau kita search apa benda-benda yang kita tak tahu, kita boleh search lah dekat Wikipedia ni kan. Contohnya macam pembunuh bersiri, dia akan terkeluar lah dekat situ. So, diorang nak ada cerita diorang juga dekat situ. Famous lah kan. So, senang. Nanti kalau orang search nama dia, tang, terkeluar. Lepas tu cerita dia semua, apa pengalaman dia, apa yang dia buat, semua terkeluar kat situ. So, start daripada situ, mereka mula buat rancangan. Sikit-sikit mereka atur plan nak buat pembunuhan beramai-ramai di seluruh negara tau. So diorang plan daripada Oklahoma tadi, tempat rumah diorang, nak pergi ke Washington State tu. Dalam perjalanan mereka itulah diorang akan buat random shooting. Ya, diorang plan setiap kali diorang berhenti nak isi minyak ke apa, dah tu mereka akan bunuh sekurang-kurangnya 5 orang. Itulah dia punya plan lah. Jadi kalau setiap kali berhenti je 5 orang dia akan bunuh, maksudnya dalam sepanjang perjalanan tu diorang kena berhenti dalam 10 kali jugalah kan. Barulah capai target diorang nak bunuh 50 orang tadi. Dalam masa yang sama, sebab diorang ni macam terpengaruh sangat kan dengan filem tu, so diorang plan untuk buat body armor. Jadi pada masa tu mereka pergi beli sikit-sikit barang-barang
untuk buat body armor tu. Dah tu diorang pergi order topping sword tu tau, yang siap ada bulletproof, yang sekali dengan helmet macam itulah. So memang lengkap. Nampak sangat dah macam orang nak pergi berperang dah. Katanya diorang banyak beli barang-barang tu semua dekat eBay. Tak pasti juga macam mana mereka ni pergi jual. Takkanlah macam tak ada sekatan langsung kan. Yelah dapatkan ID ke apa, nak tengok budak tu berumur ke, dah cukup umur ke apa kan. Takkanlah tak ada langsung. Mungkin juga orang yang menjual ni pun fikir, alah budak-budak nak beli, nak buat kostum. Ya kan banyak orang sekarang yang pakai kostum-kostum macam tu, hari berkostum lah apalah kan. Entahlah, saya pun tak familiar sangat dengan eBay ni. Memang tak pernah guna pun sebenarnya. Okay, dalam masa yang sama juga, diorang ni mula buat collection pisau tau. Bermacam-macam jenis pisau yang mereka kumpulkan. Adik diorang, Crystal, tahu yang abang-abang dia ni mula ada hobi kumpul pisau. So dia macam pelik jugalah. Yelah siapa tak pelik kan kalau tiba-tiba je masuk dalam bilik abang dia, pisau bersepah. Kan bahaya tu. Jadi Crystal tadi pergilah cakap dengan mak ayah dia. Dia cakap abang-abangnya tu macam pelik. Dalam bilik dia orang penuh dengan pisau. Tapi mak ayah dia cakap apa? Alah biasalah tu, budak-budak lelaki memang macam gitu. Hobi je. So mak ayah dia orang fikir itu cuma hobi yang normal bagi budak-budak lelaki. Pelik lah kan. Malah mak ayah diorang ni tahu tau yang anak-anak bujang diorang tu ada beli banyak sangat armor, body armor. Bagi diorang, anak-anaknya tu saja suka-suka kumpul, kolektor gitulah. So mak ayah dia tahu yang dua orang tu beli pisau. Dan mak ayah dia juga tahu yang anak-anak dia ada beli body armor kan. Tapi mak ayah dia tak tahu kata anak-anak dia pun ada beli senapang juga tahu. Dan juga peluru. Mestilah kalau dah beli senapang, of course lah bersama dengan peluru. Kalau mak ayah dia tahu, mesti diorang akan berjaga-jaga juga kan. Atau mungkin secepatnya mereka boleh cegah daripada hal-hal macam ini berlaku. So sebenarnya semua ni dah termasuk dalam plan Robert dan juga Michael. Cuma pelik, mereka baru je belasan tahun, macam mana diorang ni boleh beli senjata kan? Rupa-rupanya dekat sana umur 18 tahun tu dah layak dah untuk beli senjata. Nasib baik juga kat tempat kita tak gitu kan. Kat tempat kita mana ada jual senapang. So pada masa tu katanya Robert ni pergi beli shotgun dan 2 biji pistol. Cuma masa tu ada masalah sikit, bab-bab penghantaran gitulah. Katanya diorang tak boleh nak hantar ke rumah. Dah tu pelik tau. Kalau nak beli senjata tu 18 tahun dah boleh beli kan. Dan diorang tak boleh nak send ke rumah. Yelah kalau send ke rumah nanti kan kantoi kan. So diorang berdua nak kena pergi ambil kat kedai senjata tu semua. Tapi peliknya kat sini, kalau nak beli senjata 18 tahun dah boleh beli kan. Cuma nak pergi ambil senjata tu nak kena cukup umur 21 tahun baru boleh pergi ambil senjata tu. Pelik kan? Nak beli boleh, lepas tu simpan 3 tahun. Lepas tu umur 21 nanti baru boleh pergi ambil. So masa tu tak pastilah macam mana mereka ni buat. Maybe minta tolong orang ke apa kan. Diorang dapat ambil senjata tu. Ya, senjata tu sekarang ni ada diorang simpan dekat rumah diorang. Mesti kita terfikir kan, daripada mana dapat duit kalau dah terkurung je macam gitu kan. Macam mana diorang ni dapat duit? Sebenarnya diorang ada buat kerja part time. Diorang dibenarkan keluar untuk bekerja. Yelah kalau tak, mana ada duitnya kan. Okey, dalam masa yang sama juga Robert order 1000 biji peluru. Yang mana peluru tadi akan dihantar dekat rumah diorang. Tapi dia tak nak mak ayah dia tahu yang kata dia beli peluru sebanyak tu. Pelik lah kan, sampai 1000 biji kau nak buat apa Robert? Jadi Robert dengan Michael fikir satu-satunya cara untuk mak ayah dia tak tahu yang mereka dah beli 1000 biji peluru, diorang kena habiskan family diorang sendiri. Ya, diorang boleh terfikir nak bunuh semua ahli keluarga, lepas tu baru sambung plan diorang untuk buat pembunuhan beramai-ramai. Kali ni pergi bunuh orang awam pula. So pada masa tu Robert ada tulis secara detail tau dalam satu notebook dia macam mana dia akan bunuh ahli keluarga dia. So itulah sampaikan dia boleh terfikir untuk tulis secara detail dalam satu notebook. Katanya peluru yang diorang pesan pada masa tu akan sampai dalam 23 Julai. So Robert dengan Michael ni buat keputusan untuk bunuh family diorang ni pada 22 Julai. So diorang plan diorang akan tunggu sampai lewat malam tau. Dah tu bila semua orang dah tidur, barulah mereka akan pergi daripada bilik ke bilik untuk bunuh keluarga mereka dengan menggunakan pisau. Kan pisau collectionnya kan banyak.
benda yang paling tak boleh nak terima akal yang budak-budak 2 orang ni buat adalah dia plan untuk rakam 2 video masa dia orang berdua ni buat pembunuhan tu tau. Katanya video yang pertama ni sangat-sangat grafik. Dia orang akan rakam keseluruhan kejadian apa yang dah terjadi. Yelah, tunjukkan mayat ahli keluarga dia, tunjuk apa masa dia orang serang tu, dia orang rakam macam gitulah lebih kurang kan. So video ni lah yang akan sampai pada pihak polis nanti supaya pihak polis tahu betapa kejamnya mereka. Itu apa yang dia plan tau. Kalau ada yang terfikir kenapa dia buat macam tu kita kena ingat balik motif utama diorang berdua ni adalah nak famous, nak ada kisah mereka dekat Wikipedia page kan. So kenalah ada bahan bukti nak menunjukkan yang mereka ni kejam macam tu. Kalau tak nanti orang tak percaya pula. Dan satu lagi video yang mereka akan rakam, mereka nak buat G-rate video yang mana mereka akan dedahkan pada umum. Dah tu diorang plannya nak masukkan video ni ke dalam YouTube diorang. Motifnya sama juga, dia nak orang ramai tahu yang mereka berdua ni dah buat jenayah. So inilah buktinya, diorang dah bunuh orang macam tu kan. Cuma lain macam lah diorang punya nak famous tu, desperate sangat nak famous, tapi nak kata nak masuk je lah TikTok, nak kata macam gitu kan. Kan TikTok kan gelek-gelek sikit dah boleh famous dah. Cuma yelah time tu tak ada TikTok lagi, jadi itulah dek. Okay, dalam netbook tu juga Robert ada tulis dia plan untuk pergi ke Walmart dan beli plastik container. Diorang rancang nak potong mayat family diorang jadi ketulan-ketulan yang kecil. Dah tu masukkan bahagian mayat tadi dalam plastik container yang dah beli dan letakkan plastik container tu dekat bahagian bumbung atas sana. Kan dia ada bahagian apa, di attic tu dia panggil kan. Dia nak simpan kat situ lah. Tak tahulah nak buat apa. Lepas tu barulah dia akan ambil kereta ayah dia untuk mulakan pembunuhan beramai-ramai. Itulah apa yang dia plan berdasarkan apa yang dah ditulis dekat dalam buku notebooknya tu. Jadi apa yang sebenarnya berlaku pada malam tu, malam 22 Julai tu, seperti mana yang mereka rancang lah, Robert dengan Michael ni ada kat dalam bilik dia orang tengah buat persediaan tau pada masa tu. Dalam jam 11.30 malam, Crystal dan maknya pula ada kat dapur. Katanya dia orang tengah kemas-kemas dapur. Yelah, lepas dia orang dah makan semua kan, dia orang kemas-kemas dapur, cuci tu, cuci ni macam tu lah. Dan tak lama lepas tu, maknya pun cakaplah dengan Crystal ni, pergi panggil abang-abang kau, minta dia orang turun, tolong kemas sekali. Macam itulah. So Crystal tadi pun pergilah naik dekat bilik Robert dan juga Michael ni. Masa dia masuk bilik abang-abang dia, dia nampak yang Robert dan juga Michael ni tengah pakai body armor tau. Dah tu koleksi pisau abang-abangnya ni ada tersusun dekat atas katil. Sebenarnya benda ni tak pelik pun bagi Crystal, sebab sebelum-sebelum ni pun dia pernah juga tengok abang-abangnya macam gitu. Yelah, pakai body armor, lepas tu pisau ni tersusun je kan. So Crystal fikir benda ni tak serius, tak ada apa yang pelik pun. So dia pun tak ambil serius sangat lah dengan apa yang dia tengok pada masa tu. Tapi bila Robert dan juga Michael ni nampak je Crystal masuk bilik diorang, Michael dia palingkan muka ke arah Robert dan dia tanya Robert, aku boleh buat sekarang ke? Dan Robert cakap apa tau? Ya. Jadi masa ni lah Michael pergi ke arah Crystal dan dia cakap dengan Crystal, aku nak tunjukkan kau sesuatu. Dia arahkan Crystal untuk masuk bilik tu tau. Kononnya benda yang dia nak tunjuk tu ada dekat dalam komputer. So masa tu Crystal pun percayalah kan. Dia masuk dalam bilik, lepas tu dia pergi ke arah komputer. Masa Crystal ni betul-betul berdiri dekat depan komputer, Robert datang daripada arah belakang dan keluarkan pisau. Dah tu dia pergi sembelih Crystal pada masa tu tau. Ya, saya tak tahu perkataan apa yang paling sesuai, gores ataupun zrap. Macam itulah, dia sembelih lah kan, dia sembelih pada bahagian leher macam tu. So masa tu sebenarnya si Robert dia fikir dia nak bunuh ahli keluarga dia dengan senyap tau. Sebab itulah dia sembelih leher Crystal dan Crystal akan mati serta-merta kan. Tapi pada masa tu Crystal sempat melawan. Ya, walaupun leher Crystal ni dah berdarah dah penuh dengan darah, tapi Crystal sempat lagi melawan. Dia menjerit dan masa itulah Robert dan juga Michael ni mula tikam Crystal berkali-kali tau. Hebat sangat Crystal ni, sampai tahap tu pun dia masih lagi bertenaga untuk lawan dua orang abang dia. Dan akhirnya dia berjaya juga keluar daripada bilik tu, lari keluar daripada rumah
tapi dapat keluar pun sebab dia sendiri dah banyak hilang darah kan. So dia rebah juga akhirnya dan tak sedarkan diri dekat laman rumah dia orang. Dalam masa yang sama, mak dia orang April dah perasan dah macam ada benda je yang berlaku dekat atas sana sebab dia dapat dengar bunyi bising tu kan. Yelah Crystal menjerit tadi, lepas tu berlari lagi. Dan pada masa tu dia nampak anak dia Crystal penuh dengan lumuran darah, ada terbaring dan tak bergerak dekat laman rumah dia orang. Masa tu lah dia mula menjerit sekuat hati dia. Okey, dalam masa yang sama juga si Robert tadi tengah kejar Crystal kan. Bila maknya menjerit tu, dia perasan yang maknya dah nampak, dah tahu dah. Apa lagi, Robert dia terus terkam ke arah maknya dengan pisau. Ya, dia tikam maknya berkali-kali. April pun melawan juga pada masa tu, tapi apakan daya kan, tikaman demi tikaman hinggap dekat tubuh dia. Sampaikan last kali dia pun rebah kat situ juga. Katanya April dah ditikam sebanyak 48 kali. Segitu kejam, segitu dendam je dengan mak dia. Okey, dalam masa Robert serang mak dia tu, sempat lagi tahu dia suruh Michael untuk tarik Crystal masuk ke dalam rumah. Dia tak nak Crystal ada dekat luar rumah sana sebab dia takut nanti ada pula jiran-jiran yang ternampak ke apa kan. Lepas tu pergi telefon 911 ke, kan nanya pula dia orang kan. Jadi pada masa tu Michael dia pergi tarik Crystal masuk ke dalam rumah. Dia letak je Crystal dekat dengan pintu utama. Katanya janji ada dekat dalam rumah tu dah okey dah. Masa tu Robert dengan Michael tak cek keadaan Crystal tau. Cuma diorang fikir yang Crystal dah mati dah masa tu. Tapi sebenarnya masa Michael tarik Crystal masuk ke dalam rumah tu, Crystal sedar tau. Dan dia fikir pilihan yang terbaik yang dia ada pada masa tu adalah buat mati. Senyap je dekat situ kan. Okey, lepas tu Robert tanya Michael, mana yang lain? Michael cakap diorang semua menyorok sebab hampir semua orang dengar apa yang berlaku. Ya, hampir semua orang tu sebab ayahnya pada masa tu masih lagi tidur tau. So, 2 orang daripada adik dia namanya Christopher 10 tahun dan juga Victoria 8 tahun, diorang dengar ada bunyi bising. Dah tu, diorang pun masuklah ke dalam bilik air dan kunci pintu dalam bilik air. Masa tu, Michael pergi ke bilik air tu. Dah tu dia merayu-rayu dengan 2 orang adik dia ni tau, supaya bukakan pintu. Dia cakap apa? Robert dah serang dan juga bunuh mak dia orang. Dia takut. So dia merayu untuk buka pintu tu sebab dia pun nak menyorok sekali. Masa tu Christopher dan juga Victoria tadi percayalah kan. Ya mana tak percayanya. Kalau dah adik-beradik kita sendiri cakap macam tu, merayu-rayu minta tolong, of course lah kita akan tolong kan. Jadi diorang pun pergilah buka pintu toilet tu. Ya Allah, dengan fikiran yang innocentnya dia pergi buka pintu toilet tu. Dan bila pintu tadi dibuka je, si Michael dia terus terkam ke arah 2 orang adik dia ni. Dah tu dia tikam adik-adik dia berkali-kali tau. Katanya tikaman kedua-dua beradik ni dapat lebih kurang dalam 20 tikaman. Kejam gila. Dalam masa yang sama, Daniel yang berumur 12 tahun, dia pun dengar juga apa yang tengah berlaku pada masa tu. Jadi dia cepat-cepat pergi ke bilik ofis ayah dia dan dia berjaya telefon 911 tau. Broken Arrow 911. Hello? Hello. Hi, where are you at? 709 Magnolia Court. Okay. Are you the only one there? No, my brother's attacking my family. Your dad is attacking your family? No, my brother. Okay, who's attacking your family? What? Who's attacking your family? Yes. Who is it? Do they have... I'll call them. Are you there? Hello? Hi, what's going on there? What's going on there? Hello? Okey, masa Daniel call 911 tu, Michael datang ke ofis ayah dia tau. Sekali lagi dia merayu dan dia buat adegan yang sama macam dia buat dengan Christopher dan juga Victoria. Ya, dia cakap dengan Daniel yang Robert dah bunuh semua orang. Dia takut buka pintu ni. Dia pun nak menyorok juga. Kalau tak nanti Robert akan bunuh dia. So Daniel yang tak tahu apa-apa fikirkan mungkin abang dia pun dalam bahaya juga kan. So dia pun pergilah buka pintu tu. Dalam masa yang sama, Daniel
Daniel masih lagi on call tau. Jadi operator polis sana, dia dapat dengar ada orang masuk dalam bilik tu. Dah tu telefon tadi seolah-olah dihempaskan. Ya, lepas Daniel dah buka pintu tadi, Robert dan juga Michael terus terkam masuk, serang Daniel, rampas telefon, dan si Michael dia sempat cakap hello dekat telefon tu. Lepas tu baru dia pecahkan telefon tu. Nampaklah kan macam pembunuh misteri dekat sini. Pada masa tu Daniel merayu dengan abang-abang dia tau. Dia cakap, tolong jangan cederakan dia. Katanya, aku sayang korang berdua. Kesian sangat tau. Masa tu Michael paling ke arah Robert dan dia cakap, dia milik kau, kau settlekan dia. Jadi masa serangan tu berlaku, kebanyakan mereka yang ada kat rumah tu dah terbangun dan juga menyorok, kecuali ayah dia orang, David. Macam yang saya cakap tadi, David pada masa tu dia tidur nyenyak lagi tau. Katanya ayah dia orang tidur je sepanjang serangan tu berlaku, dan last kali barulah dia terjaga. Masa tu dia keluar daripada bilik dia, turun ke bawah, dan dia nampak keadaan yang sangat-sangat menyayat hati. Ya, dia nampak darah merata tempat, dan masa tu juga dia nampak Robert. Dia cuba untuk tangkap Robert ni lah, tapi Robert berjaya lepaskan diri. Dia bergelut dengan ayahnya dan dia tikam ayah dia berkali-kali. Beberapa minit lepas Robert tikam ayah dia, Robert dan juga Michael ni dengar rumah mereka diketuk tau. Ada seseorang yang mengetuk pintu rumah dia orang. Masa tu dia orang tak nak ambil risiko sebab dah boleh agak dah. Kalau tak jiran, mesti polis yang ketuk kan. Jadi, dia tak jenguk keluar pun, dia orang terus lari ikut pintu belakang. Jadi sebenarnya, dekat bahagian belakang rumah dia orang tu, hutan tau. So, mereka berdua ni pergi masuk dan juga menyorok dekat dalam hutan tu. Rupa-rupanya, yang ketuk rumah dia orang pada masa tu adalah pihak polis. Ya, pihak polis sempat trace kat mana panggilan tu dibuat. Sebab itulah, cepat je mereka sampai kat rumah keluarga ni. Masa polis ketuk pintu tu, pihak polis dapat dengar sayup-sayup suara orang minta tolong tau. Jadi, sebab tak ada siapa yang bukakan pintu, mereka dah tak fikir panjang dah, terus pecah masuk rumah tu. Lepas dah pecah masuk tadi, pintu dah terbuka. Masa itulah mereka nampak keadaan Crystal yang terbaring dan juga penuh dengan lumuran darah. Pada masa tu, paramedik terus rawat Crystal dan mereka berjaya menstabilkan keadaan Crystal. Jadi dengan kecederaan yang Crystal alami pada masa tu, paramedik sendiri pun tak percaya tau yang kata Crystal ni akan selamat. Memang panjang umur lagi lah. Okey, dalam rumah tu pula pihak polis nampak keadaan rumah yang sangat-sangat horor, menyeramkan. Bayangkan darah merata-rata tempat. Ada atas lantai, dekat dinding. Dah tu pihak polis jumpa kesemua mangsa, iaitu April, maknya, David, ayah dia, Daniel yang berumur 12 tahun, Christopher yang berumur 7 tahun dan juga Victoria yang berumur 5 tahun. Tragiknya lagi, kelima-lima mangsa ni meninggal dunia dekat tempat kejadian. Dalam masa yang sama juga, pihak polis jumpa kamera kat dalam rumah tu. Mungkin betul mereka rakam semua kejadian tu sebab katanya ada live footage sebagai bahan bukti. Tapi pihak polis tak mengesahkan hal ni. Mereka tak mengiyakan dan tak juga menidakkan. Ingat lagi tak, keluarga ni ada seorang bayi iaitu Autumn yang berumur 2 tahun. Jadi masa pihak polis jumpa Autumn tu, dia tengah tidur dekat katil baby dia tau. Nasib baik juga kan, sepanjang serangan ni berlaku, dia sedap je tidur. Dah tu sebab lepas Robert serang je ayah dia, mereka terus dengar ada ketukan dekat pintu. Pihak polis dah sampai dah. So mereka sendiri pun tak sempat nak buat apa-apa dekat Autumn. Kalaulah masa serangan tu berlaku, Autumn tersedar lepas menangis ke apa, mesti lain pula kan jadinya. So dua beradik ni memang tak ada hati perut langsung. Sebab ingat lagi tak, yang Robert tulis secara detail dalam satu notebook dia tu, ialah apa yang dia nak buat, macam mana cara dia bunuh ahli keluarga dia. Ya, dalam notebook tu dia ada tulis tau, yang dia nak ambil kapak dan potong kepala Autumn. Sakit lah, dua beradik ni memang sakit. Gila sih. Kan dah terkeluar Singapura dah. Jadi pada masa tu, pihak polis geledah seluruh kawasan rumah untuk cari Robert dan juga Michael. Mungkin pada masa tu mereka boleh syak yang ini semua kerja Robert dan juga Michael. Ialah sebab dua orang tu je yang tak jumpa mayat ataupun tak jumpa tersadai dalam rumah tu kan. Bila pergi belakang rumah mereka, nampak tau pintu belakang rumah tu terbuka. So masa tu pihak polis tahu yang si pelaku ni dah melarikan diri ikut pintu belakang. Kemungkinan besar dah masuk ke dalam hutan yang ada dekat belakang rumah tu. So masa tu pihak polis bawa anjing pengesan untuk mengesan keberadaan si pelaku ni. Tak lama pun tau, bila dah lepaskan anjing pengesan tadi, terus pihak polis jumpa Robert dan juga Michael yang sedang menyorok
menyorok ke dalam semak. Bila dah tahu tempat menyorok tu, pihak polis minta kedua beradik ni untuk keluar dan serahkan diri. Robert dia terus keluar dan serahkan diri tau. Tapi Michael dia berkeras. Dia tetap juga tak nak keluar sampaikan anjing pengesan tadi pergi serang Michael tu. Katanya sebab tu lah masa kena tangkap tu baju Michael terkoyak dan ada kesan gigitan jugalah pada bahu dia. Tapi muka dia masa kena tangkap tu memang tak boleh belah tau. Dia macam senyum sinis macam tu. Nampaklah macam dia bangga gila dengan diri dia kan. Tak tahulah apa yang nak dibanggakan. Okay, masa Robert kena tangkap pula, dia cakap yang dia bangga dengan apa yang dia dah buat. So masa tu pihak polis tangkap kedua beradik ni untuk disoal siasat. Dalam masa yang sama, Crystal masih lagi bertaruh nyawa kat hospital sana. Dengan lehernya yang dah dihiris, kena keluar tadi kan. Baru terkeluar perkataannya. Kena keluar. Dah tu ada tikaman pula dekat bahagian badan pun banyak juga. Dan sebenarnya ada juga tikaman yang terkena dekat bahagian organ yang penting. Paling penting, dia dah kehilangan banyak sangat darah pada masa tu. Tapi dia berjaya diselamatkan tau. Dan berjaya pulih sepenuhnya. Masa kondisi dia dah boleh bagi kerjasama pada pihak polis tu, Crystal terus ceritakan apa yang dah berlaku. Jadi masa polis soal siasat Robert dan juga Michael, mereka mula dengan Robert dulu tau. Masa tu Robert bangga sangat dengan apa yang dia dah buat. Bila ditanya, dia terus mengaku yang dia dah bunuh keluarga dia. Malah dia ceritakan secara detail apa yang dia dah buat. Lepas tu kan, masa dia di soal siasat tu, duk cerita-cerita dan kadang-kadang dia macam berhenti kejap tau. Lepas tu dia gelak sorang-sorang. Macam orang yang teringat balik apa yang dia dah buat dan dia rasa macam benda tu kelakar sangat. Psycho kan? Boleh lah tu nyanyi lagu Psycho. Boleh lah. Kena. Tiba-tiba. Dah tu kan, bila ditanya kenapa buat ni semua, dah tu Robert cakap apa tau? Dia cakap dia percaya yang ramai sangat manusia kat bumi ni. So dia nak eliminate sikit. Dia nak matikan sikit orang dekat atas bumi ni supaya bumi ni tak penuh sangat dengan manusia. Sebab itulah dia buat plan tu. Ingat lagi tak filem Rampage tu? Kan itu motifnya kan? Kan itu cara pemikiran dia. Ramai sangat yang ada dekat bumi ni, jadi dia nak kena bantras manusia. Macam tu lah. So sebenarnya dia ni tak adalah penjenayah yang kreatif sangat pun. Copy paste je. Lepas tu Robert ni cakap sebenarnya bunuh orang tu bukanlah benda yang buruk pun. Lagipun dia bunuh orang yang layak dibunuh je. Masalahnya adik-beradik dia tu kecil-kecil lagi kot. Apa yang melayakkan adik-beradik dia untuk diperlakukan macam gitu kan? Jadi soal siasat Robert tak didedahkan pada orang ramai tau. Tapi soal siasat Michael, mereka dedahkan. Didedahkan dekat sini maksudnya ada video soal siasat tu. And he slit her throat. He Well, said, she was standing at my desk and came up behind and slit her with the other, and she fell down screaming at me. and then he stabbed her some more. When he was stabbing her some more, where was he stabbing her? Her neck. Oh, her Her neck. neck and her stomach. Mula-mula tu Michael tak nak ngaku yang dia terlibat sama. Disalahkan abang dia 100%. Robert punya angkara ni. Dia cakap yang dia berdiri je dekat sebelah. Tengok si Robert ni serang adik-beradik dia. Macam tu lah kan. So dia tak buat apa-apa pun. Dia cuma tengok je. Tapi masa tu kan pihak polis dah soal siasat Robert dah. Jadi mereka dah tahu dah yang si Robert dan juga Michael ni adalah pelaku. Jadi para penyiasat tadi pun pertikaikan keterangan daripada Michael ni. Katanya Robert dah dedahkan semua dah. Yelah yang kata engkau pun sebenarnya pelaku juga kan. Engkau dengan dia rancang sama-sama kan. Macam tu kan. Dah tu Michael tadi dia belit sikit. Dia tukar sikit dia punya cerita. Dia cakap dia join Robert untuk bunuh family dia pun sebab dia takut dengan Robert ni. Dia takut kalau dia tak join sekali, nanti dia pun akan jadi mangsa juga. Dia pun akan dibunuh oleh Robert juga. Lepas tu dia mengaku yang dia ada tikam Christopher. Tapi sekali je. Dan yang lain-lain tu semua Robert yang buat. Robert yang tikam. Macam tu lah kan. Kau nak tipu siapa ni weh? Tapi of course lah polis tak percaya pun. Sebab nampak sangat yang Robert plan semuanya dan Michael ni ngikut je. Tapi tak boleh nak nafikan yang dia pun tak terlibat. Padahal kalau terpaksa, dia ada masa yang sangat panjang untuk report hal ni kan. Yelah at least untuk bagi tahu mak ayah dia ke, ataupun dia orang boleh keluar kot untuk bekerja, boleh tahu kawan dia ke. Dan mungkin dia sempat lagi nak pergi balai polis untuk buat report, ceritakan apa yang berlaku. Tapi dia tak buat semua tu. Nampak sangat dia pun terlibat sama. So pada masa tu, Robert dan juga Michael didakwa dengan 5 pembunuhan peringkat pertama dan 1 serangan dengan menggunakan senjata tajam. Kes yang dia serang Crystal tu lah. Kan Crystal terselamat kan. Mula-mulanya tu, dua beradik ni mengaku tak bersalah atas semua dakwaan tu. Tapi Robert pada masa tu dah berumur 18 tahun dah. Katanya kalau dia disabitkan bersalah, dia mungkin akan kena hukuman mati. So pada masa tu, pendakwa raya berjaya yakinkan Robert untuk buat plea deal, buat perjanjian dan mengaku bersalah. Jadi
kalau dia buat plate deal tadi, dia dapat lari daripada hukuman mati dan dia juga tak perlu dibicarakan. So pada masa tu, Robert buat plate deal dan dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan parole. Tapi Michael tak buat plate deal tau, dan dia pun ditawarkan juga sebenarnya, cuma dia tak terima. Mungkin sebab dia terlepas daripada hukuman mati kot. Yelah, dia kan bawah umur pada masa tu kan. Jadi kes dia ni masuk mahkamah dan dibicarakan. Masa pembicaraan Michael, dia tetap dengan versi cerita dia tau. Dia cakap yang dia tak terlibat. Dia tak terlibat dengan semua ni. Dia tak bersalah. Semuanya abang dia yang plan. Tapi dia terpaksa ikut abang dia sebab dia takut abang dia akan bunuh dia juga. Itulah versi cerita dia. Dia juga ada ubah cerita sikit lah. Katanya masa kena soal siasat, dia cakap dia ada tikam Christopher sekali je kan. Tapi sekarang ni dia cakap dia tak buat serangan pada mana-mana ahli keluarga dia. Pada masa tu, Robert yang backup adik dia. Dia cakap Michael tak terlibat. Semua yang berlaku, dia yang buat. Agak-agaknya dia lupa kot. Masa mula-mula kena tangkap hari tu, dia dah cerita semua dah. Yelah, dia ceritakan secara detail lagi apa yang berlakukan satu-satu. Dah tu ada bukti, ada video lagi kan. Biasanya kalau dah di soal siasat dekat balai polis tu, diorang ada video. So, dia lupa kot kan. Padahal dulu, masa mula-mula kena tangkap tu, dia dah bagi tahu dah pegawai penyiasat yang dia dan juga Michael dah plan lama dah serangan ni. Tapi yang dia plan tu adalah serangan pembunuhan beramai-ramai. Cuma sebab keluarga dia pun dah terlibat sama, maksudnya kalau peluru tu sampai je dekat rumah, family dia akan tahu kan. Jadi terpaksalah dia habiskan family dia dulu. Dan bila dah masuk mahkamah tadi, kan dia cakap Michael tak ada kaitan langsung. Dia yang plan semua ni. Ini semua rancangan dia lah. So, bila ditanya, kenapa statement dia yang sekarang ni berbeza dengan statement dia yang lepas, yang masa kena tangkap tu, lepas tu dia cakap apa tau? Dia cakap, sebenarnya Michael memang tak terlibat langsung. Tapi dia cakap Michael terlibat sebab dia tak nak nanti adik dia tak dapat nama. Tak nak lah dia seorang je yang famous nanti masuk Wikipedia semua tu kan. Itulah yang dia cakap. Pelik betul lah kau. Lepas tu dia cakap apa? Pada hari kejadian tu, dia tengah pegang watak seorang yang brutal. Jadi dia bawa watak brutal tu sampailah dekat balai. So kiranya apa yang dia cakapkan pada hari tu tak boleh nak ambil kira lah. Sebab dia masih lagi in character sekarang ni. Faham tak? Kau berlakon ke dik? Tapi walaupun dia duk pumpang dalam mahkamah tu, backup adik dia semua kan, bukti kecederaan pada badan Michael pada masa tu menceritakan sebaliknya tau. Okey, masa Michael dibicarakan tu, dia juga ada ceritakan tentang keadaan dalam rumah dia orang. Dia ada cerita tentang penderaan yang dia dan juga adik-beradik dia dapat daripada orang tua dia orang. Dia cakap yang mereka pernah kena kurung, tak boleh keluar rumah sampai sebulan lamanya. Mak ayah dia pun bersikap kasar dengan anak-anak, pernah kena pukul. Walaupun hal ni sebenarnya tak terbukti, tapi masa Crystal dipanggil untuk jadi saksi kes ni kan, dia pun ada cakap juga tentang hal ni, yang mana kemungkinan besar lah benda tu semua terjadi kan. So pada masa tu, juri berpendapat yang Robert dan Michael sama-sama buat kerja ni. Jadi Michael dapat hukuman yang sama macam abang dia. Dia dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan parole. Masa kat dalam penjara, Robert pernah cuba untuk bunuh diri dengan gantung diri dia guna cara tilam. Tapi tak berjaya. Dia juga pernah serang 2 orang pegawai penjara dengan senjata tajam. Jadi masa tu, Robert dengan Michael ditempatkan di penjara yang berlainan. Tak boleh duduk penjara yang sama. Rumah keluarga ni pula, bertahun-tahun mereka cuba untuk jual tau. Tapi tak terjual. Dan last kali, ramai pula yang datang untuk tengok sendiri tempat tu, untuk tengok sendiri rumah kejadian bunuh ni kan. Dan last sekali rumah tu dibakar tau. Cuma kesudahannya tak tahulah siapa yang bakar. Dan tak lama lepas tu, kejiranan situ buat kempen dan minta tapak rumah tu dijadikan taman. Dan diorang bagi nama taman tu sebagai nama Reflection Park. The end. Okay, itulah dia kisah yang sangat tragik. Kesiannya pada anak-anak yang masih hidup kan. Yelah, yang dah meninggal pun kesian juga. Tapi yang masih hidup ni masih lagi perlu hadap hari-hari mereka. Dan of course lah, kadang-kadang tu mesti teringat apa yang pernah berlaku. Terutama sekali Crystal kan. Yelah, kalau Autumn 2 tahun mungkin tak ingat apa-apa lagi. Tapi Crystal, dia ingat dengan jelas apa yang berlaku. Okey lah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.